Hadirin dan hadirat, kita laungkan bangkit 3 kali ya. Sabah, 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 warisan, 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 libaran, 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 undi, undi, undi. Yang berbahagia Datuk Sri Sabi Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia, yang berusaha Ketua Bahagian P184 Libaran Puan Siti Narasaka, Timbalan Ketua Bahagian Saudara Sudin Melayu, yang dihormati YB Arunasin Adun Gunggung, yang dihormati calon warisan P184 Libaran Syarif Pokrata Syarif Hasan, yang berusaha sayap-sayap warisan wanita, wira dan wirawati, ketua-ketua PDN, dan yang dikasihi semua hadirin yang dihormati yang hadir pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Parti Warisan P184 Libaran. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, dengan segala hormatnya dijemput Setiausaha Bahagian Saudara Sabturani Saleh untuk memimpin kita dalam bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan pentadbir semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, ilmu yang berkah, kalbu yang sentiasa berzikir kepadamu ya Allah, yang mengurniakan kepada kami hikmah dan sedar, yang mengurniakan kami nikmat kehidupan. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, satukanlah hati kami. Semoga perhimpunan ini diterima sebagai satu majlis yang dapat keridaan darimu. Wahai Tuhan kami, dengan kudrat dan iradatmu, pimpinlah Parti Warisan ke jalan cahaya kedekatan kepadamu ya Allah.
Dengan bimbingan perjuangan berterusan yang Kau redai, izinkan kami menumpang kemenangan ke atas-Mu ya Allah. Bantulah kami, bimbinglah kami untuk taat kepada kepimpinan. Pandulah diri kami ke arah insan yang beramanah terhadap tanggung jawab yang diberikan. Arahkanlah hati-hati kami untuk terus bekerja sama, saling hormat menghormati, dan secara berterusan mengamal musyawarah yang berkesan. Wahai Tuhan yang memegang hati kami, padamkanlah dari hati kami sifat yang Engkau tidak restui. Tanamkanlah sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lubuk hati nurani kami dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya hanya kepadamu kembali segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih di atas doa sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebentar lagi kita akan menyanyikan 3 buah lagu, yaitu lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, dan lagu Parti Warisan. Untuk itu dijemput semua hadirin untuk sama-sama berdiri tegak bagi menghormati lagu ketiga buah lagu yang akan dimainkan sebentar lagi. Terima kasih.
yang dikasihi sekalian, banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. 1000 orang bisa bermimpi, tapi satu orang calon warisan P184 Libaran bisa mengubah dunia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan calon warisan Libaran Saudara Sarip Pokrata Sarip Hasan untuk menyampaikan ucapan. Calon dulu. Kasih calon dulu. Calon dulu. Terima kasih pengacara majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan Presiden Pati Datuk Sri Syafie Madakal, yang berbahagia Ketua Bahagian Warisan Libaran Puan Siti Nara, Ketua Bahagian Abang Sudin Melayu, Naib Ketua Bahagian Saudara Ibrik, pimpinan tiga sayap wanita, wirawati dan wira, semua pimpinan jawatan kuasa bahagian Libaran, semua penyokong Pati, pendukung Pati Warisan yang turut bersama-sama pada perjumpaan pemimpin bersama rakyat di kampung Sibogal Besar pada petang ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah izin serta kurnianya. Walaupun cabaran, dugaan, Datuk Seri, sepatutnya kita berada di Batu 12 Dewan Community, tetapi dibatalkan kita punya tempat perjumpaan. Akhirnya dalam keadaan kelam kabut, Ketua Bahagian terpaksa mengadakan perjumpaan di sini. Inilah semangat yang ditunjukkan oleh pimpinan Pati, semangat dan penyokong. Yang penting warisan. Semangat dan penyokong Pati Warisan untuk sama-sama yang berhormat Presiden dengan bantuan semua penyokong, dengan bantuan semua pendukung Pati agar dapat bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Saya Sarip Pokrata Sarip Hasan selaku calon yang diamanahkan oleh Pati di P184 Libaran ini mendukung dengan penuh tanggung jawab. Walaupun agak berat tanggung jawab yang diberikan kepada saya ini, saya akan galas sehingga mengakhiri. Walaupun saya terpaksa merangkak, walaupun saya terpaksa kurang tidur, kurang makan, tetapi demi Pati Warisan, saya akan lakukan untuk mendapat sekurang-kurangnya 1 kursi di Parlemen Libaran. Hadirin yang dihormati sekalian, Pati Warisan ini adalah satu-satunya Pati lokal yang berdiri atas sendiri tanpa bantuan mana-mana Pati. Kita tidak pernah bergabung dengan Pati lain, tetapi kita bertanding atas Pati Warisan sendiri. Saya mohon kepada semua pendukung Pati, tolonglah undilah saya, bukan karena diri saya, bukan karena saya Sarip Pokrata Sarip Hasan, tetapi karena lambang Pati Warisan ini. Saya mendukung Pati Warisan ini karena atas pimpinan yang berhormat Datuk Seri Presiden, seorang yang berintegritas, seorang yang mempunyai kepimpinan yang pada saya cukup hormat, karena beliau ini kalau mau pangkat banyak tawaran yang diperolehi. Timbalan Perdana Menteri penuh ditawarkan kepada dia, tetapi kami rakyat, beliau sanggup tolak semua ini. Karena mahu kata ini berubah daripada yang ada sekarang ini. Inilah pengorbanan beliau. Beliau sanggup tidak tidur, dan walaupun dalam keadaan beliau ini lemah, walaupun beliau dalam keadaan penat,
26 termasuk pelabuhan beliau gagahi juga untuk sampai ke Lebaran ini. Tepukan dulu kepada yang berhormat Presiden. Saya tidak dapat bercakap panjang. Yang paling penting ucapan Presiden Pati agar dapat kita mendapat kata-kata semangat, suntikan semangat. Mudah-mudahan warisan di Lebaran ini akan mendapat 1 kursi. Saya menawarkan permintaan saya walaupun dengan tubuh yang kecil ini, tetapi dengan dukungan Ketua Bahagian, dengan dukungan semua pimpinan bahagian bersama-sama semua penyokong dan pendukung Parti Warisan di Lebaran ini demi kemenangan Parti Warisan. Hidup Warisan! Kesulitan dan kesukaran harus kita hadapi terlebih dahulu sebelum kemenangan yang sempurna datang kepada kita. Hadirin, jangan kita pikirkan tentang kegagalan, karena itu adalah pelajaran bagi setiap perjuangan. Dengan segala hormatnya, majelis mempersilakan Presiden Warisan Malaysia yang amat kita sayangi, Datuk Seri Sapi Abdal, untuk menyampaikan ucapan. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih Komisi Majelis, terima kasih Ketua Bahagian Siti Darat dan jawatan kuasanya, yang dikasihi Syarif Berata calon Parti Warisan Lebaran. Badannya kecil, suaranya besar. Mengukur manusia ini bukan dengan saiznya. Mengukur manusia bukan dengan tubuh badannya. Mengukur manusia dengan amalan perbuatannya. Hari ini negara Malaysia dilanda oleh berbagai krisis. Di Semenanjung itu hujan lebat, ada setengah kampung banjir, ada setengah negeri banjir. Mereka bising kenapa pihak daya diadakan musim banjir. Yang bising Anwar, yang bising Lim Wan Eng. Tapi mereka ini juga yang mengundi, menyokong si Ismail Sabri, saing memorandum, sokong Perdana Menteri. Sekarang bising, kamu sokong, bising. Saya berdiri di Parlimen mau undi tidak percaya, satu orang saya dengan ahli Parlimen Warisan saja berdiri. Bila saya tengok Anwar Ibrahim di mana kiri kanan tidak ada. Saya keluar rupanya minum kopi. Bagaimana keadaan negara ini? Di Malaysia ini yang kita sedang rasa dan nikmati. Saya bimbang salah seorang daripada pimpinan negara Malaysia. Hala 7 yang mereka bawa Malaysia ini ke mana? Hala 7 negeri Sabah ini ke mana mau dibawa oleh orang-orang Sabah? Saya cukup bimbang. Ada umat yang tidak cukup makan, ada umat yang punya kereta kena tarik, ada umat yang punya rumah sudah pun ditarik oleh bank, tidak mampu membayar. Kemana mau dibawa negara dan umat ini? Hari ini umat bekerja di Kambodia, dulu tidak ada kerja. Malaysia semua bekerja di Malaysia. Sekarang ini umat Malaysia sudah cari kerja ke luar negara. Pasal apa? Kerja tidak ada di Malaysia. Banyak yang menganggur, banyak yang kena pecat. Tapi banyak yang menganggur, tapi banyak juga menterinya. Sampai 70 orang menteri di bawah Barisan Nasional. Dorang baris-baris itu menteri. Menteri penuh 30 lebih, timbalan menteri 30 lebih. Tidak cukup menteri dan timbalan menteri 70, jawatan kuasa berpuluh. Sudah ada duta, nanti lagi duta. 2 duta ke Saudi Arabia.
satu duta yang kita namakan duta dari wakil yang dilantik oleh dahulu agung. Lepas itu ada pula duta yang dilantik lagi oleh parti. Presiden PAS. Azan ke itu? Azanmu atau teleponmu? Kalau telefon Komisi Padang. Ini masjid atau teleponmu? Telepon ke Padang. Bukan wajib memang berhenti. Itu bukan wajib, disunatkan mendengar azan. Tapi kalau telepon yang berbunyi, nanti telepon berbunyi di London, kamu sembahyang subuh di London. Tahu juga saya hukum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, azan. Kalau saya berhenti, pasal itu masjid. Kemana mau dibawa negara Malaysia? Utangnya bukan bilion, triliun. Pengangguran beratus ribu orang menganggur. Duit ringgit sudah menurun, lemah. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia sebegini lemah ringgitnya keadaan. Lemah ringgitnya maknanya pengurusan ekonomi negara ini tidak cekap. Macam mana tidak cekap? Orang yang kalah
boleh jadi kerajaan. Pilihan raya ke-14 UMNO kalah. Orang pangku jarang Boleh dengar? Boleh. Suara ni sarut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini pilihan raya umum ke-15. Sudah 15 kali kita adakan pilihan raya di negara Malaysia. Tidak pernah kali ini pilihan raya yang paling banyak parti bertanding. Ada yang 8 penjuru, ada yang 10 penjuru. Kalau main boxing tidak sampai 1 round semuanya pingsan. Pasal apa itu? Tidak pernah dalam sejarah Malaysia paling banyak calon bebas. Kali ini mananya rakyat di bawah itu tidak puas hati. Ada yang benci, ada yang kita katakan tidak mau mengundi dengan parti-parti yang ada. Dikeluarkan. Hadirin yang dihormati sekalian, kebimbangan bukan satu perkara yang kecil, yang cukup besar. Silap-silap kalau kita tidak boleh mengurus takdir negara ini dengan baik. Hari ini sudah tercemar dalam indeks rasuah di peringkat terbangsa Malaysia, di antara yang tertinggi rasuahnya. Macam mana rasuahnya tertinggi? Pilihan raya di Libaran, poster warisan, benderanya tidak cukup. Tapi di Libaran poster si Suhaimi, markasnya berjuta belanja. Duit ada buat poster, buat markas, tapi air di Libaran tidak ada. Hidup Barisan Nasional. Kemana mau dibawa umat ini? Dikibarnya bendera Barisan Nasional dari ujung jalan sampai ke ujung jalan. Bila saya nampak si Syarif punya muka, saya tidak nampak. Tapi kamu tidak nampak dia punya poster, tapi dalam hati itu jangan lupa undi. Pasal apa kita harus memilih? Tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak Pakatan Harapan, ada satu lagi, tolak Gerakan Tanah Air. Bukan main. Anwar pun sudah mengkritik warisan. Dulu dia minta tolong, sekarang kritik pula warisan. Bergabung, ini semua parti-parti bergabung. Barisan Nasional di barisnya orang di Malaysia. Lepas itu datang pula si Mahyudin, diikatnya Perikatan Nasional, diikatnya kaki, diikatnya leher. Lepas sudah di barisnya, diikatnya ada harapan, Pakatan Harapan.
Sudah berpakat-pakat disiramnya dengan gabungan tanah air. Si Mahathir punya. Kemana mau dibawa ini? Tun Mahathir bergabung dengan parti-parti, ada 3 parti dia gabung. Cuma satu saja warisan, tidak ada gabungan dengan mana-mana parti. Pasal apa kita tidak mau bergabung dengan parti? Saya sudah dalam Barisan Nasional 30 tahun. Saya sudah dalam Pakatan Harapan 6 tahun. Kerjasama si Mahathir, si Anwar, Dola Bedawi, si Najib, Mahyudin, si Zahid, semuanya kerjasama. 30 tahun kerjasama. Bila saya dalam Barisan Nasional, saya jadi hero. Pejuang PN, pejuang UMNO. Saya lawan UMNO, PTI. Bagus ini. Bukan setakat PTI. Di penjara saya, digantung saya, dipecat saya jadi menteri. Pasal apa? Menegur, kritik, perjalanan pentadbiran negara ini. Kemana duit mau dibawa ini? Kemana negara Malaysia ini kita mau bawa? Saya itu makmum menegur imam yang salah bacaannya rukunnya. Salah itu. Tidak salah. 8 tahun lalu bukan main, orang Sabah tidak percaya saya. Mereka percaya yang si Najib dapat duit daripada Arab. Sejak bila pula orang Arab dibagi dengan orang Malaysia sampai berbilion-bilion? Kenapa tidak bagi dengan Palestin, dibaginya dengan Malaysia? Saya bimbang keadaan ini. Jadi saya harap sungguh kita insaf, jangan tidak sedar. Pasal itu kita lakukan Sabah. Jangan pula bateri yang bangkit. Bangkit, jangan tidak bangkit, jangan tidak bangun dari tidur. Kemana kita mau dibawa oleh pimpinan ini? Barisan Nasional dijanjikan orang tua-tua kita bentuk Malaysia, harapannya cukup tinggi. Sabah maju jaya. Rupanya Sabah tidak maju jaya. Saya pergi Long Pasir, kincing anak-anak sekolah pergi hutan. Sabah maju jaya, anak sekolah kincing pergi hutan. Ajiji. Kemana mau dibawa umat ini? Diperbodohkan, dikelirukan. Pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor, UMNO dengan Bersatu gaduh. Tapi dinamakan kalau di Sabah Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah mana? Ada bergabung orang Sabah. Di Semenanjung, untuk umat, untuk negara, kita perlu kerjasama memerintah negara Malaysia. Tapi di Melaka memati satu-satu, kasih mati UMNO. Datang Mahyudin, kasih mati UMNO. Datang si Najib, kasih mati Bersatu. Sudah menang, sudah kalah, siapa menang, siapa kalah, berkongsi orang di Putrajaya. Di Johor pun macam begitu. Macam wayang Piramli, dapat RM1, sama kau RM2, saya simpan RM2, yang itu RM4, yang RM6 gimana? Simpan untuk modal. Membodoh umat. 60 tahun kita dijanjikan di Sabah ini, hak kita akan dikembalikan. Kita punya hak. Salahkah kita minta hak kita ini? Berdosakah kita minta hak kita ini? Bukan orang punya minyak. Orang kampung tanam kelapa sawit. Ambil kelapa sawit, tanam daripada pagi sampai ke petang, disiram dengan baja, dikasih bersih di bawahnya. Lepas itu Putrajaya pungut 17% cukai. 2 bilion tahun-tahun mereka goyang kaki Putrajaya. Orang Lebaran berpanas, berhujan, tanam kelapa sawit. Dorang yang pungut duit, kita yang menanam, kita yang membaca, kita yang jaga. Dorang kait
goreng kaki pungut duit. Yang saya kadang-kadang bimbang sangat. Kemana mau dibawa negara Malaysia ini? Tidak ada penyatuan dia. Tidak ada langkah untuk perpaduan umat. Sehingga kadang-kadang umat bertengkar, bergaduh. Saya masih ingat masa saya jadi Menteri Perpaduan Kebudayaan, 2 tahun saya jadi menteri. Gaduh. Satu ketika saya beritahu, pasal apa gaduh? Pasal masjid mau tinggi gereja. Gereja mau tinggi dari masjid. Saya panggil mufti, saya panggil imam, saya panggil patri, bishopnya datang ke parlimen. Saya beritahu Syed Hamid, jangan kau pengurusi, kau menteri dalam negeri. Saya menteri perpaduan, saya menteri kebudayaan. Saya panggil semuanya di parlimen, bincang di sini. Jangan gaduh pasal bangunan. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Apa yang penting, nilai-nilai yang kita mau terapkan setiap agama, nilai-nilai baik supaya kita dapat berpadu bersatu di dalam negara Malaysia ini. Sampai orang berkereta pun menempuh. Jangan kau menempuh, mengundi kau. Apa langkah yang dipadukan umat? ROS asyik luluskan semua parti. Di Sabah saja lebih dari 10 parti. Parti apa yang ada di Sabah ini? Mula dengan ASNU, mula dengan SY, mula dengan APKO. Lepas itu tumbang ASNU, digantikan dengan Berjaya. Berjaya tidak beranak, beranakkan PBS, si Fairin datang. Bila si Fairin datang, PBS ditubuhkannya. Lepas itu beranak pula PBS. Anak yang pertama Akar. Siapa presidennya? Si Makodi. Lepas itu si Dompok. Apa baru pula muncul. Lepas itu si Kuru, PPRS. Lahir lagi parti Wilfred Pomreng, Parti Bercinta, PCS. Sudahlah, tidak boleh naik Gunung Kinabalu, APKO. Ada parti lagi satu, berangan-angan tinggi. Dibuatnya parti bintang, si Jeffrey. Mau naik ke bintang, bukit pun tidak sampai. Kemana ini? Saya cukup bimbang kepada orang-orang KDN. Orang Kadazan dusun murut di negara ini siapa ini? Paling banyak berpecah orang-orang KDN. Mereka lah yang paling banyak parti itu. Saya berucap di Keningau. Sampai bila kita mau insan? Saya mau satukan umat. Pasal saya mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i yang abdal dari sempurna. Disatukan umat lebih banyak pahalanya. Kau kasih pecah umat pasal kau mau jadi presiden. Kau kasih pecah umat pasal kau mau jadi Perdana Menteri. Mahathir tidak habis daripada UMNO, lahir pejuang. Lepas pejuang, sebelum pejuang bersatu dulu. Wah, sekarang adalah pula tanah air. Kemana mau dibawa Malaysia ini? Apa contoh yang kita mau buat? Lepas itu saya dengar Mahathir sanggup bergabung dengan si Mahyudin. GRS itu, si Ajiji, Parti Bersatu. Sudahlah dibuang oleh Mahyudin, dia dengan anak dia boleh pula kerjasama untuk negara Malaysia. Contoh apa yang kita mau paparkan kepada generasi muda di negara Malaysia ini? Nilai apa yang kita mau kasih contoh sama dia orang? Nafsu kita. Adakah itu tindak tanduk yang baik, bijak untuk kita paparkan? Kalau dia buat, saya pun mau buat. Contoh yang buruk. Pasal itu bila saya lihat dalam Barisan Nasional gaduh datang. Gaduh punya gaduh, Musa Hitam gaduh dengan Tunku Razali. Lahir semangat 46. Sudah habis semangat 46, bergaduhlah pula balik. Siapa dia? Gapar Babar dengan si Anwar. Ditumbangkan Gapar. Tidak cukup ditumbangkan Gapar, Anwar pula mau tumbangkan si Mahathir. Lahirnya pula PKR. Bercucu sudah.
Kemana mau dibawa umat ini? Ada masuk pikiran, ada masuk bersatu, ada masuk UMNO, ada masuk ASNO, ada masuk Berjaya, ada masuk Cinta, ada masuk Akar, ada masuk Gunung Kinabalu. Kemana? Diikat jiwanya itu. Pasal itu lambangnya parti warisan. Padukan umat selaras dengan ajaran Islam, selaras dengan ajaran agama-agama lain. Menyatukan umat, jangan pecah. Jangan gunakan landasan politik ini untuk pecahkan umat pasal nafsu kita. Pernah saya bergabung sama orang dalam UMNO 30 tahun di penjara, di jail, digantung. Lepas itu bergabunglah balik 6 tahun dengan siapa? Mahathir, Anwar, Mahyudin, Lim Kit Siang, Guan Eng. Datang si Guan Eng dijanjikan kita 20%. Menteri Keuangan dikerjakannya tauhid ke Cina, dicukainya sampai tauhid ke Cina pun pingsan. Bankrupt. Ya betul. Banyak yang tauhid Cina yang kilang-kilang besar, perniagaan besar. Datuk Seri kami tolong kamu semua Pakatan Harapan undi pilihan raya ke-14 sokong beribu pekerja kami, tapi sudah kamu jadi kerajaan, Guan Eng cukai kami kiri kanan. Ya. Janji 20%, bila sudah janji tidak tunai, macam-macam perbuatan, tidak ada duit. Tapi ada duit buat poster, ada duit buat banner, ada duit buat markas BN biru-biru semuanya. Kamu tunggu 17 hari bulan, bukan markasnya yang biru datang, duitnya biru pun datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini kita kena sedar, ini bukannya perkara kecil, ini bukannya permainan, bukan hari raya, bukan kita berpesta. Ini pilihan raya menentukan siapa kerajaan, siapa pemerintah di Malaysia ini, supaya negara ini kembalikan, supaya sebuah negara yang berdaulat, negara yang umatnya berpadu, jangan berpecah belah. Tapi kalau berdengar di TV, keluarga Malaysia sedap telinga mendengar lagu-lagunya itu. Saya pun tidak tahu menyanyi lagu itu. Ismail Sabri banyak kali jemput saya, Datuk Seri datanglah, saya mau bincang sikit di Parlimen. Bila saya bincang dengan dia, dia minta saya sign memorandum. Kalau kau sign Datuk Seri, kami bagi peruntukan 3 juta. Peruntukan 3 juta. Lepas itu saya bilang, masalah apa Ismail? Mau sign memorandum. Kalau ada dasar, kalau ada rang undang-undang, saya boleh sokong, saya boleh bantah. Kalau kena, saya sokong. Kalau tidak kena, tidak sokong. Kita tidak pernah ada sign memorandum. Rang undang-undang 18 tahun mengundi hari ini. Sabah merupakan tempat yang pertama menggubal rang undang-undang Dewan Undangan Negerinya, bukan negeri lain. Tidak perlu sign memorandum. Saya beritahu dengan Mail, kalau kau mau tolong rakyat, keluarga Malaysia, kau kasih duit sama dia, yang kasih sama saya. Pasal rakyat yang perlukan, bukan saya. Wah, dia bilang Datuk Seri kena sign. Saya tak tahu. Jadi kalau saya tak sign, bukan keluarga Malaysia. Macam mana dia punya perjuangan ini? Tuan-tuan, jangan salah perhitungan kita dalam pilihan raya ke-15 ini. Sudahlah dibawa negara Malaysia tidak tahu sampai berutang 1 triliun, pengangguran, indeks rasuah yang paling tinggi di dunia. Tidak pernah sejarah Malaysia Perdana Menteri masuk dalam penjara. Tidak pernah dalam sejarah mana-mana negara di dunia beli kapal 6 juta, duit hilang, kapal hilang. Cuma di Malaysia saja. Tidak pernah dalam dunia Asia Tenggara pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia Malaysia. Tapi mau cari minyak masak tidak jumpa. Tidak pernah dalam sejarah
Mana-mana negara, Singapura, Australia, Thailand, Filipina, Brunei, mana ada kilang ayam di Brunei? Di Malaysia banyak kilang ayam. Di Tawau ada, di Sandakan ada, di Johor paling besar. Tapi masalah ayam dengan telur 6 bulan tidak boleh selesai di Malaysia. Calon Barisan Nasional, calon UMNO, ayam dengan telur pun kamu tidak boleh selesaikan. Masakan rakyat Sabah mau undi sama kamu. Minyak masak pun tidak boleh selesai, mau undi sama dorang dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, kita kena bangun bangkit, sedar insan. Jangan hanya kita digoda dengan duitnya biru. Dijanjikan kalau Barisan Nasional perintah, Sabah akan membangun. Kalau kamu tidak undi, mundur. 60 tahun kita mundur. Saya bekas menteri di Kuala Lumpur. Menteri apa? Jaga telur, jaga ayam. Tapi saya tidak pernah mentadbir. 5 tahun saya jadi menteri, jaga ayam dengan jaga telur dengan gula. Hari ini mereka jaga 400 juta subsidi dibagi untuk ayam dengan telur. Saya jadi menteri tidak ada subsidi macam gitu itu. Kemana dong membawa negara ini? Sampai gaji si Mahyudin pengurusi jawatan kuasa recovery ekonomi. Jawatan kuasa 1. Lepas itu datang Sianur Musa, jawatan kuasa jihad. Sampai ada jihad harga barang di Malaysia ini. Ingatkan jihad berperang agama. Rupanya adalah pula ulama membuat hadis kita perlu jihad untuk telur dengan ayam. Malaysia ini. Mana ada kerajaan sampai ada jawatan kuasa jihad untuk telur dengan ayam? Cuma Malaysia bikin malu kita ini. Mau didorong? Bangkit. Jangan tidak sedar, jangan tidak insaf. Kita berjuang bukan untuk pribadi kita. Kita berjuang bukan untuk nafsu kita. Macam cakap Syarif tadi. Adun-adun saya, si Aruna ditawarkan berapa juta, tidak lari si Aruna ini. Masih lagi kekal. Talipau sana, talipau sini, digoda ini. Tapi masih kekal jiwanya sama warisan itu. Kalau orang ini digoda dengan juta, presiden warisan ini tidak tahu apa lagi yang digoda oleh orang. Timbalan Perdana Menteri, projek beratus juta. Apa dong, ingat saya ini bernafsu. Sudah saya jadi menteri di pusat, bukan menteri kiri, menteri kanan. Sudah jadi ketua menteri, saya mau beramal bukan bernafsu. Kalau saya bernafsu, habis sampai ini kayu balak. Saya ketua menteri 2 tahun. Kalau ikut ketua menteri yang lain, botak sabar ini. Saya urus takdir 4 bilion duit di Sabah 2 tahun berturut-turut. Lesen judi pun saya haramkan itu. Bawa segala tauki, judi, bawa duit berback-back 50 juta. Datuk Seri bagilah itu, lepaskan kau ambil duit. Saya tidak tahu, tapi anak buah saya, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Jaman, Pakcik, ada orang datang mau kasih duit 50 juta, tapi lepaskan lesen judi main slot machine. Saya bilang, oh, duit itu saya tidak boleh bawa mati dunia akhirat itu. Mungkin orang di barang tidak nampak. Kayu balak saya tidak ada ambil 1 batang pun masa saya ketua menteri. Saya haramkan ekspor kayu balak ke luar negara. Sekarang ini Ajiji lepaskannya. Ajiji. Dilepaskannya sampai memberontak gajah di Kelabakan, dibunuh
gajah, satu orang tahu di Kalabakan, mati orang dipijatnya itu. Mengamuk gajah pasal tidak ada rumah orang di hutan. Nasib tidak boleh mengundi gajah nih, kalau mengundi warisan nih. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya bimbang, kemana mau dibawa Sabah ini? Tun Mustafa tidak sign 5%, dijatuhkan Tun Mustafa. Tun Razak waktu itu Perdana Menteri. Tun Mustafa tidak mau sign 5%. Tun bilang kami punya minyak, kami punya gas. Dilawan oleh Tun Mustafa. Hampir ditangkap Tun Mustafa. Tun Mustafa pun terbang pergi London 10 tahun. Yang sign percaya. Pasal itu hilang hak kita 95%. Petronas yang ambil, kita tinggal 5%. Dan saya jadi ketua menteri, saya lawan Guan Eng, saya lawan Mahathir. Kamu janji sama saya bagi 20%, kenapa tidak tunai? Wah, pasal itu saya tidak mau bergabung sama dia lagi. Cukuplah itu. Dia janji saya jangan masuk bersatu di Sabah. Bila jadi berkuasa masuk juga Mahathir. Melompat sia jijik jadi ketua menteri. Ketua menteri melompat ini. Ya jijik. Kemana kita mau bawa umat ini? Saya beritahu Tun jangan masuk Tun, sudah banyak parti di Sabah ini. Sampai bila kita mau pecah belah umat di Sabah ini? Parti lebih daripada 10. Kita ini pemimpin negara sekarang ini. Takkan kita tidak melihat keadaan umat di bawah berpecah belah, adik-beradik berlawan dengan abangnya. Di Sempurna dilawan saya oleh adik ipar saya. Parti apa ini? Yang melawan saya di Sempurna, adik ipar saya, Parti Tun Mahathir, gabungan Tanah Air Pejuang. Oh, bukan main lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, berbagai gejala yang berlaku dalam negara kita. Adik-beradik bertumbung, adik-beradik berlawan. Sampai bila kita mau insaf? Pasal itu bila saya menubuhkan parti berbagai bangsa, satukan umat ini tanggung jawab kita selaku insan manusia. Rasul itu diturunkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, bukan rahmat untuk orang Bajau, bukan rahmat untuk orang Bugis. Okey, garai Pak? Bukan rahmat untuk orang Bugis, bukan rahmat untuk Malaysia, rahmat untuk semesta alam, termasuk ciptaan Tuhan, gajah, segala-galanya. Ini tidak umat bergaduh, bertelengkar pasal-pasal apa yang belum makan tidak boleh, apa yang kita makan boleh. Dalam Islam itu haram kau makan, tapi kau tengok bukan haram. Mana dalam Islam ini haram kau tengok babi? Tidak haram itu, haram kau tengok anjing. Masakan kita umat, bagi orang Islam boleh tidur dengan kucing cucu kita, anak saya. Saya punya cucu kadang-kadang main dengan kucing ini. Cucu saya boleh main dengan kucing. Bukan pandai cakap banyak kucing itu. Orang Cina boleh duduk dengan anjing. Aku, kenapa kita manusia ini? Itu binatang yang tidak boleh berbahasa tapi boleh bersama kita. Kenapa kita tidak boleh? Umat Islam Melayu tidak boleh bersama dengan Cina, dengan India, dengan umat-umat yang lain. Sempit pandangan kita. Pasal kononnya kita lah yang paling Islam. Allahu Akbar. Kalau tidak undi PAS, tidak masuk surga. Orang Arab mana daftar ahli PAS? Tidak ada ulama di Saudi Arabia daftar menjadi ahli PAS. Kalau tidak sokong Melayu, orang Melayu akan mati. Orang Melayu banyak miskin di Kelantan. Betul? Tapi dilaungkannya segala apa yang dilakukan untuk mendendangkan lagu-lagu supaya umat ini terpikat, terikat.
diikatnya perikatan nasional, dibarisnya barisan nasional, macam-macam gitu. Jadi hari ini saya harap sungguh jangan pilih si Syarif anggota rupanya handsome dua dia. Betul kan? Betul. Tapi jangan macam-macam, saya ini presiden. Dia macam parti bergabung, gabungan banyak, kalau banyak istri pening kepala ya. Banyak mau diurus, cukup satu. Pasal itu warisan menjadi perjuangan kita. Padukan umat ini, ikat supaya kita banyak beramal kepada umat yang ada. YB Aruna datang, YB Alias pun datang, calon kita di Batu Saka. Tuan-tuan dan puan-puan, Yas, mari betul. Sinilah. Nah, duduk sini, suruh duduk tempat duduk saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, 19 hari bulan ini cukup penting bagi kita rakyat Malaysia di Sabah. Kita kena pilih calon dan parti yang betul-betul boleh menyatukan umat. Jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Ya. Kalau kita salah langkah, yang padanya bukan kita, zuriat kita. Ya. Pasal itu saya pastikan anak-anak muda yang akan bertanding selaku calon parlimen yang ke-15 ini. Jadi saya berharap sungguh pilihan raya kali ini pastikan warisan menang. Apa asas dia? Apa kekuatan dia? Sebab dia yang kita mau undi calon Barisan Nasional di Lebaran ini. Ada asas kuat. Air pun tidak ada, jalan pun tidak ada. Yang ada kemah dengan poster dorang. Berjuta duit dorang belanja. Sampai bila umat ini sedar dengan insaf ini? Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan agar dapat memberi sokongan kepada saudara Syarif, ya, selaku calon kita di Lebaran. Dan dia seorang anak muda, masih muda lagi. Duduk, kau dapat yang penat berdiri. Belum habis pilihan raya. Boleh kan? Boleh sokong? Lebaran, Lebaran, undi, undi. Saya takut, saya bimbang. Bagus, semangatnya kuat. Warisan di hati kami. Yang ku takut, warisan di hatinya, barisan di pocketnya. Tidak, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastikan kali ini kita tolak. Pasal apa kita bertanding hari ini 25 kursi? Pasal apa warisan bertanding 25 kursi? Bukan nafsu kita. Saya tahu selaku presiden parti berat. Dari 2 hari saya menjelajah Kelabakan sampai Katawa, Katawa Ladatu, Kinabatangan. Semalam di Batu Sapi lagi. Hari ini di Lebaran, besok di Beluran, lepas itu lari ke Ranau, lepas Ranau ke Kudat, lepas Kudat Kota Belur, Kota Belur Kimanis, Sipanggar, lepas itu Sipitang, lepas itu Labuan. Bukan pasal nafsu, pasal saya mau kembalikan hak orang Sabah. 25 kursi bukan Kelupu punya, ini orang Sabah punya. Sudahlah dong ambil minyak kita. Sudahlah dong ambil kita punya gas.
Dipecahnya lagi kita punya orang. Dusun murutnya dipecah-pecah satu-satu menurut simpati mereka. Lepas itu dorang ambil kursi 222, 168 di Kuala Lumpur, kita tinggal 25. Ini kursi 25, dorang pun mau rompak. Minyak dirompak, gas dirompak, kursi pun dirompak. Gabungan rompak Sabah Jimat MC. Sampai bila kita mau hisap orang Sabah ini? Tolonglah. Saya sudah lama berpolitik. Kalau nafsu saya, kompok saya timbalan Perdana Menteri. 2 kali dong tawarkan. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi bukan nafsu saya. Mungkin saya boleh rasanya jet, bodyguard, polis. Bodyguard saya. Oh, kalau kau kasih timbalan Perdana Menteri penuh oleh balai-balai polis di sini. Tapi bukan itu nafsu saya. Bukan kita mau jadi Perdana Menteri, bukan kita mau timbalan Perdana Menteri. Yang kita mau nih kembalikan hak Sabah, minyak Sabah. Kalau minyak kita dapat balik, kalau gas kita minta balik, kalau hasil kelapa sawit kita dapat, yang dapat bukan saya, kerajaan negeri Sabah, umat rakyat Malaysia di Sabah. Bukan saya, bukan pribadi saya. Pasal itu dong tawar datang si Zahid, kami tawarkan kamu timbalan Perdana Menteri. Datang pula si Anwar, kami tawarkan kau timbalan Perdana Menteri. Macam budak-budak kita dibuat bagi bulan-bulan. Apa dong ingat kita gila mau jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri? Saya sedar si Mahyudin boleh jadi Perdana Menteri 7 saja MP dia. Saya 8. Si Mahathir 6 MP dia. Masakan kalau saya dapat 25, dorang dapat 7 MP, dorang boleh jadi pian. Bodoh apa kita tidak boleh jadi? Kalau rakyat Malaysia di Sabah undi warisan 25 MP, percayalah insyaAllah tidak akan boleh mereka persedahkan kita di Sabah. Saya tidak perlukan mereka ini. Dorang perlukan warisan. Karena bijak. Walaupun badannya tidak besar, otaknya juga lebih kecil. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekian, saya harap sungguh pastikan anak-anak kita 18 tahun umurnya turun 19 hari bulan itu turun ramai-ramai. Tidak kira sama ada bangsa-bangsanya, sama ada agamanya berbeda-beda, turun kamu mengundi. Ya. Jangan bagi kamu punya IC. Saya dengar itu di senarannya IC-nya dibaginya 300. Yang saya bimbang kalau dibagi 500 dibaginya IC-nya. Besok kamu bagi IC tidak boleh mengundi. Jangan bagi IC kamu. Seboleh-bolehnya 17, 18, 19 berpuasa itu. Baru 2 minggu, 1 bulan umat berpuasa dalam bulan Ramadan. Takkan kita 2 minggu tidak boleh berpuasa? Tuhan sudah bimbing umat ini tahan nafsu. Bertahun-tahun kita disuruh oleh Allah SWT tahan nafsu. Masakan kamu jutawan terus macam si Gulam, ada handphonenya, ada cincinnya mahal lagi. Bukan duit menjadi hitungan. Saya tahu istri saya begitu, bang, aku sayang kau sehidup semati. Besok aku mati, istriku bilang, bang, bye-bye bang. Tidak ada istri sanggup mau timur ikut suaminya dalam kubur. Betul? Itu istri. Kalau suami, istri mati. Yang menjadi perhitungannya bukan nafsunya, amalannya ini. Maka
Maka dengan itu saya berharap sungguh pilihan raya ke-15 ini pastikan kuatkan iman. Jangan digoda dengan jawatan timbalan Perdana Menteri, jangan digoda dengan jawatan Perdana Menteri, jangan digoda dengan duit 500. Kamu tidak jatuh jutawan itu. Selamatkan Sabah ini, selamatkan anak-anak Sabah. Kadang-kadang saya sedih. Bukan apa pasal kita selaku pemimpin berat, bukan tidak berat. Melihat bagaimana susahnya. Saya pergi tadi di Sudang, di kampung. Saya tengok rumahnya, saya tengok atapnya, saya tengok budak-budak dia. Berkasut pun tidak berkasut. Saya di rumah saya tidur ada Dunlopnya. Saya makan tadi di hotel, ada buffetnya itu. Budak-budak ini orang-orang kampung tidak ada makan. Kita pemimpin makan sedap, kita pemimpin tidur sedap. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan senang itu, berat. Saya duduk diam-diam. Pensiun menteri ada, pensiun ketua menteri ada, pensiun MP ada, pensiun adun ada. Sebulan 50.000 saya punya pensiun lebih. Masakan saya tidak hidup? Tapi bukan itu perhitungan saya. Saya mau bela rakyat Malaysia. Saya harap jangan permudahkan itu. Perjuangan ini kita tinggalkan sesuatu untuk umat kita. Seumpama Rasul meninggalkan etik perjalanan agama itu, supaya perjalanan hidupnya ada kesempurnaannya. Jangan diikat manusia itu dengan nafsunya. Saya harap puasa boleh. Undi mudah-mudahan ya. Saya berharap pada 19 bulan kita balik lepas ini masuk kampung-kampung, jumpa keluarga, jumpa anak. Nah, kau turun pergi pusat pengundian. Jangan lupa kau undi itu. Apa kau undi? Kau undi Bersatu si Mahyudin presidennya. Kau undi biru ini si Zahid. Kesnya bertimbul sudah itu. Banyak petunjuk Tuhan ini kepada umat di Malaysia. Ayam tidak boleh selesai, telur pun tidak boleh selesai, minyak pun hilang. Lepas itu pemimpin-pemimpin dengan rasuahnya sampai masuk keluar, masuk dalam penjara, dalam mahkamah, takkan umat tak nampak. Masih lagi bendera tiang biru dipasang. Kenapa macam gitu itu? Saya sanggup gaduh dengan si Najib sampai saya di penjara itu. Apa dong ingat, takut saya di penjara. Sekurang-kurang penjara itu ada jiran saya yang kena penjara itu. Besok saya mati tidak ada jiran. Halo, how are you? Tidak ada itu. Satu orang saya, tidak ada loh istri saya, tidak ada itu sama saya. Jangan bilang istri si Gulam bukan main, datang saya kesedakan dia menyambut. Besok saya mati tidak ada loh itu. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah sekalian, saya berharap sungguh. Pasal apa kita mau bawa perjalanan negara ini, Sabah ini? Jangan lagi kursi yang kita punya, yang hak kita, kuasa kita. Sekarang ini yang berkuasa untuk tentukan siapa YB, bukan si Mahathir, bukan si Anwar, bukan si Mahyudin, bukan Ismail Sabri, bukan si Suhaimi, bukan Musaman. Yang menentukan siapa berkuasa di Libaran ialah orang-orang Libaran. Jangan jual Sabah ini. Jangan jual Sabah ini. Sudah diambil minyak, sudah diambil gas, kamu jual lagi kursi. La haula wala quwwata.
Kemana kita bawa undang-undang, kita ubah undang-undang, tidak cukup undi. Pasal apa? Kami bentang undi supaya perjanjian 63 kita bawa ke parlimen, tidak cukup undi. Kenapa tidak cukup undi? Pasal apa? Kira-kira Malaysia Timur siapa yang tidak undi? Yang tidak mengundi UMNO, Bung Mokhtar, MPP UMNO, tapi mempertahankan hak Sabah. Tidak boleh mereka bagi suku. Apa salahkah dari undang-undang? Orang Sabah mau minta supaya hak kita dikembalikan. Dalam Islam itu tidak bersalah. Ini hak kita ini. Saya penggubah dasar ada, juga tahu undang-undang. Bukan tidak tahu undang-undang itu. Saya gubah undang-undang 30 tahun lebih di parlimen itu. Bersama dengan rekan saya ahli parlimen itu. Tapi saya harap sungguh, kalau kita dapat 25, jangan kamu bimbang. Pilihan rakyat kali ini kita pastikan kita menang di Limaran ini. Boleh? Jangan lari ke mana ya? Harap semuanya akan mengundi. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ada orang bagi takut, yang ada IC kasih tahu sama saya. Saya presiden, saya masih lagi. Saya pun ada hak selaku seorang national leader di Malaysia ini. Ya. Si Najib pun saya berani lawan, orang lagi saya tidak berani lawan. Tidak menteri. Masa kan tidak boleh? Boleh, tapi dengan gerak niat nawaitu yang baik. Jangan nawaitunya jahat, jangan nawaitunya nafsu. Tapi kalau nawaitu kita untuk membela umat, insyaallah ya, kita akan di landasan yang seperti itu. Jadi saya tidak mau cakap panjang. Yang saya takut kalau panjang ucapan saya, nanti tidak panjang undinya itu. Di sana boleh dengar, ha? Jangan lupa parti warisan. Saya tahu moto warisan itu berjalan itu. Moto berjalan minyak, kita punya minyak itu. Mana ada minyak di Kedah, mana ada minyak di Johor, mana ada gas di Pahang. Yang bergas baginya ini Sabah dengan Sarawak. Lupa main ala hati tu. Mana pentau pepandu. Pilihan raya hidup bien. Hidup bien akatis hal tak ditolong di Sigamba. Pakai tipe itu main tugi pilihan raya 25 kursi tangga kasih ganda punah kita lah punah. Apa jauh saya? Belum saya cakap lebih Jerman lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, menjelang pilihan raya ini ada anak-anak muda ini 18 tahun yang pertama kali mengundi, insyaallah ya. Saya letak calon di Kuala Lumpur, calon parti warisan Presiden MCA, bekas Menteri Pengangkutan, namanya Tan Sri Ong Tikia. Presiden MCA pun ikut dengan warisan, punya jauh. Kenapa tidak ikut dengan Mahathir? Kenapa tidak ikut dengan Anwar? Kenapa tidak ikut dengan Mahyudin? Kenapa tidak ikut dengan Sri Zahid? Dia ikut dengan parti warisan. Pasal dong nampak ini langkah yang jelas untuk menyatukan umat. Tidak kira bangsa, tidak kira agamanya. Saya letak calon dia Lasta, kelulusan alasan, bekas Menteri Agama di Kedah, bekas Menteri Agama di Kedah. Saya letak calon di Wangsa Maju, seorang Papua Cina, anak Tan Chee Kun, jadi calon saya di Wangsa Maju. Kenapa dong tidak ikut dengan yang lain itu? Bukan pasal saya ini imam yang afdal, tapi orang boleh mengukur mana parti ada nilai-nilainya, ada prinsipnya dalam perjuangan ini.
tegas, bertahan walaupun dipenjara, walaupun disiksa, walaupun digoda, namun warisan masih kekal selamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap berheret kepada gelanggang-gelanggang yang boleh menyusahkan kita sampai melompat. Banyak yang berilmu, saya letak Dr. Mahmud masih lagi sampai hilang rambutnya. Sabar kau, jangan bimbang. Besok kita jadi kerajaan, saya sudah nampak. Diorang perlukan kita di Sabah ini. Besok dorang berubah di situ, dorang perlukan kita. Bila dorang perlukan, bukan saya gila mau jadi timbalan ataupun Perdana Menteri. Kau bagi ini Sabah, kau mau ini Sabah, saya mau ambil. Mati itu kalau dorang tidak bagi. Ya, kita pakai rombel, kita rubah. Ya, cakap aja, orang mengerti kamu ya? Mengerti, tahu su? Isi tahu su dia? Ini kau ya? Isi unganmu ya? Ini apa tentara kau ni? Bukan? Askar kau? Askar? Hari yang baikmu? Kau mata kan? Isiu. Amoy mas ni. Tahu su katanya. Raja tahu su saya. Bakas nama baita kagu in lahiran Tun Mustafa. Dito London. Oke. Alhamdulillah. Saya harap kamu saya cakap Jepun. Ada orang Jepun sini kan? Orang India ada? Ada. Kenapa? Bahasanya tidak perlu, tapi undinya yang perlu. Saya harap undilah calon Pati Warisan di Syarif. Nomor berapa kalian? Nomor berapa? Nomor 5. Rukun iman, rukun Islam 5 perkara. Manifesto Pati Warisan 5 perkara. Pertama, penyatuannya. Pasal itu di belakang saya tu ada penyatu. Unity. Lepas unity, kita mau kerajaan yang ada integriti dia, ada kebersihan dia. Jangan diselimuti oleh berbagai tindak tanduk rasuah di negara ini, mencemarkan kita. Lepas itu, kita mau pentadbiran negara mesti ada ketulusan dia. Jangan beli kapal hilang, duit pun hilang. Yang keempat, mesti ada kekitaan dia. Tidak mengira bangsa, tidak mengira agama. Mesti ada kesamaan dengan orang bilang kekitaan kita. Akhirnya itu, mesti ada kesaksamaannya. Bagi-bagi kami punya hak di Sabah ini. Minyak kami, kamu yang ambil. Kongsi tidak apa. Kita bagi semua orang 80%, kita cuma ambil 20%. Salah ke ini? Tidak. Pasal itu bila saya jadi ketua menteri, saya gubal rang undang-undang, letak 5% sales tax kepada Petronas. Tidak pernah berlaku. Tun Mustafa tidak buat, Tun Fuad pun tidak buat, si Haris pun tidak buat, tapi warisan yang buat. Saya letak 5% cukai kepada Petronas. Hari ini Sabah sudah dapat hasil dari Petronas 10%, 5% dividen, 5% cukai. Siapa yang buat? Warisan. Itulah saya ini cakap, saya tidak buat apa. Ajiji. Gajah sampai memberontak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sungguh jangan lupa Pati Warisan. Ampunkan saya kalau terlanjur kata saya tersilap, kata saya menyinggung mana-mana perasaan niat baik selaku umat manusia memperingat antara satu dengan yang lain, menegur perjalanan kehidupan kita kepada jalan-jalan hidayah siratal mustaqim. Jangan lupa calon Pati Warisan ini. Boleh? Boleh? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi ucapan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sapi Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Datuk Seri sebentar tadi sedikit sebanyak menyadarkan kita betapa pentingnya kita sebagai rakyat Sabah untuk memilih pemimpin dan parti warisan demi masa depan anak cucu dan generasi kita yang akan datang. Terima kasih Datuk kerana sudi datang ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Parti Warisan P184 Libaran yang bertempat di Kampung Sibugal Besar, Sandakan. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya acara kita adalah penyerahan borang kemasukan ahli dan cawangan. Untuk acara ini dengan segala hormatnya dijemput Ketua Bahagian Puan Siti Narasaka bersama calon Sarip Bokrata bin Sarip Hasan untuk mengiringi Datuk Seri bagi menyampaikan penyerahan borang ahli dan cawangan. Untuk itu dijemput Endika Omar, cawangan PPR Taman Muhibah. Kemasukan ahli seramai 53 orang. Rizal bin Jaspi, cawangan Pekan Muhibah dengan kemasukan seramai 51 orang. Seterusnya Rasmi bin Kasim dari cawangan Rancangan Sulemanila dengan membawa kemasukan ahli seramai 50 orang. Nah, jadi berapa sudah tahu undi warisan? Dijemput Encik Junid bin Imran dari cawangan Taman Sejati dengan membawa kemasukan ahli seramai 70 orang. Seterusnya dijemput Jamil bin Budau dari Kampung Desa Permai dengan membawa kemasukan ahli seramai 143 orang. Seterusnya Muhammad Aswan bin Abbas dari Kampung Jawa 1 dengan membawa ahli baru seramai 102 orang. Dijemput dengan segala hormatnya Saudara Yusuf bin Oto dari cawangan Kampung Sungai Obar dengan membawa ahli baru seramai 73 orang. Seterusnya Iswan Saka dari cawangan Batu 11 dengan membawa ahli baru seramai 60 orang.
Seterusnya Encik Imam dari cawangan Gurgup Kecil dengan membawa kemasukan ahli baru seramai 100 orang. Dijemput seterusnya dijemput Sukiman bin Ahmad dari cawangan Sepiluk dengan membawa kemasukan ahli baharu seramai 34 orang. Hadirin yang dikasihi sekalian, usaha membawa ahli baharu masuk ini telah diusahakan semuanya oleh Ketua Wira kita, yaitu Saudara Muhammad bin Asmara. Terima kasih di atas penyampaian penyerahan borang ahli dan cawangan baru tadi. Seterusnya, dengan besar hati kami dari bahagian ingin menyampaikan cendera hati kepada Datuk Seri Sapi bin Abdal yang telah disumbangkan oleh Dr. Rasid bin Ibrahim. Dijemput Ketua Bahagian untuk menyampaikan cendera hati kepada Datuk Seri. Maaf ya, ada satu cawangan lagi dari Kampung Batu Putih. Dijemput Saudara Rahman yang membawa kemasukan ahli baru seramai 64 orang. Terima kasih Datuk Seri kerana telah bersama-sama kami pada majlis pemimpin bersama rakyat petang ini. Dan untuk pengetahuan Datuk Seri, di sini ialah merupakan pusat PDM Sungai Batang. Ini Ketua PDM kami, Saudara Anwar Sahar. Dengan berakhirnya penyerahan kemasukan ahli baru tadi, maka berakhirlah sudah majlis pemimpin bersama rakyat kita pada petang ini. Dijemput tetamu kehormat kita untuk masuk ke hadapan. Dijemput ahli-ahli semua VIP dengan diiringi oleh Ketua Bahagian dan EJK Bahagian masuk ke dalam untuk menikmati sedikit minuman petang. Saya Saria binti Saka ingin memohon maaf sekiranya ada keterlanjuran bahasa. Sekian dan terima kasih. Kita UMNO menjadi kerajaan, USNOA menjadi kerajaan 13 tahun, tetapi kita boleh pulang. Kenapa pula UMNO? 20 lebih tahun kita tidak boleh pulang, merampas hak rakyat Sabah sampai rakyat Sabah
jadi kepala hambakan di Semenanjung. Dr. Mahathir kata bahwa rakyat Sabah pemalas, tetapi rakyat Sabah menjaga di Kuala Lumpur sebagai tukang cuci dan pekerja di kilang dan tukang pungut sampah. Membunuh Mahathir, bunuh Mahathir. Ini warisan tatap, warisan tatap, warisan tatap. Boleh ditayang nih. Kasih